Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kurma di dalam peti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah kurma di dalam peti enak dimakan sepanjang hari. Ilmu agama wajib dipelajari supaya tak sesal selepas mati. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam program Bual Bicara bersama tokoh ilmuwan Islam pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. InsyaAllah pada pagi yang indah dan barakah ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan Al-Quran dan As-Sunnah bersama tetamu khas kita pada hari ini iaitu Ustaz Abu Bakar bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Okey, sihat semua. Diharapkan semua sihat juga. Alhamdulillah sihat. Sebelum memulakan perkongsian ilmu kita pada hari ini, eloknya saya memperkenalkan sedikit latar belakang tetamu khas kita pada hari ini. Jadi nama diberi Abu Bakar bin Ahmad. Beliau menetap di Pokok Senau Pulau Pinang dan beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral JAPIM di Institut Pendidikan Guru Tunku Bainun. Pencapaian yang diperolehi oleh beliau ialah ijazah sarjana pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Betul Ustaz? Betul. Okay. UKM Bangi. UKM Bangi. Beliau menyambungkan master beliau di UKM Bangi. Jadi bersama saya Muhammad Alif Izhan bin Rozhan dan rakan seperjuangan saya yang segak lagi berintelektual iaitu Nurul Hanis binti Azhari dan Nur Alia binti Zamri. Jadi kita mulakan Ustaz. Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, boleh insya-Allah. Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan dua perkara yang sering menjadi panduan umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga kini. Seperti mana hadis an Malikil an Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni dan tadillu ma tamaksatum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Namun, mutakhir ini masalah sosial dalam kalangan remaja berada pada tahap yang amat membimbangkan. Setiap hari pasti akan ada sahaja berita mengenai salah laku remaja yang seakan tidak mempunyai penghujung. Bukan sahaja radio atau televisyen, masalah sosial dalam kalangan remaja seperti lumba motor haram, penyalahgunaan dadah, pergaduhan geng dan seumpamanya mesti akan disajikan buat kita. Remaja masa kini seolah-olah suka melakukan masalah sosial yang akan mendatangkan pelbagai kemudaratan kepada diri sendiri dan juga individu lain. Begitu, apa yang mereka dapat hanyalah kecaman semata-mata. Jadi Ustaz, menurut masalah ini, apakah peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang bahagia pengacara pagi ini iaitu Fadilatul Ustaz Muhammad Alif Izhan bin Rozhan, difahamkan dari IPG kampus Pulau Pinang Bahasa Melayu bersama dengan dua rakannya, dan siapa saja yang mengikuti perkongsian ilmu pada pagi ini. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kepercayaan. Terima kasih kerana kepada yang menginterview saya pada pagi ini kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk sama-sama kita berkongsi apa yang ingin kita bincangkan pada pagi ini.
Jadi terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kepada tuan-tuan guru di luar sana yang jika ianya disiarkan kepada umum, jadi saya memohon jutaan kemaafan. Saya bukanlah daripada kalangan orang-orang yang hebat, saya bukanlah daripada tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Saya ini sekadar guru biasa sahaja, okey, guru biasa sahaja yang menyahut jemputan daripada Fadilatul Ustaz Alif Izhan dan juga rakan-rakan untuk sama-sama menjayakan program yang dirancang. Okey, para semua yang mengikuti perkongsian ini, moga-moga mendapat keberkatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhubung dengan persoalan yang diutarakan oleh Fadilatul Ustaz Alif Izhan berkaitan dengan Al-Quran ini, dia punya Al-Quran adalah suatu penyelesaian masalah. Sama ada masalah yang berat, masalah yang biasa ataupun apa-apa masalah. Berdasarkan kepada persoalan itu, jadi saya ingin menarik perhatian semua para pendengar. Okey, kita sebenarnya setiap hari 17 kali kita mengucapkan, kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah kita. Okey, kita baca doa surah Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tunjuklah jalan yang lurus. Setiap hari 17 kali kita akan baca sekurang-kurangnya. Okey? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memulakan seolah-olah Allah Taala memperkenankan doa kita itu ihdinas siratal mustaqim dengan mengurniakan kepada kita sebuah kitab suci Al-Quranul Karim melalui disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada nabi kita yang kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa, tunjuklah kami jalan yang lurus, tunjuklah kami jalan yang benar. Maka tak dapat tidak Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita Al-Quran. Sebab itu selepas suratul Fatihah, selepas surah Al-Fatihah, Allah Taala mulakan ayat yang pertama di dalam surah di dalam Al-Quran selepas Alif Lam Mim. Maka Allah Taala beritahu, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab zalikal kitab la raiba fihi, tidak ada syak padanya, hudan lil muttaqin. Jadi bila mana tidak ada syak padanya, Al-Quran adalah penyelesaian segala permasalahan yang berlaku daripada dulu sehingga akhirat. Saya teringat satu hadis Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal. Tidak ada sesuatu kaum itu sesat melainkan mereka meninggalkan hidayah, yakni Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sebab tu di dalam sebuah buku sebab itu di dalam sebuah buku Dr. Abdullah Al-Qarni dalam buku dia Ihfazillah Yahfazka. Okey, di dalam buku tu dia kata apa? Kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini bertitik tolak daripada bermulanya kita meninggalkan Al-Quran. Jadi secara bila mana kita meninggalkan Al-Quran akan berlakunya perbalahan, akan berlakunya dia punya permasalahan yang kita lihat pada hari ini. Kerana Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita merupakan sebuah kitab, satu mukjizat Nabi SAW untuk kita amalkan. Bukan setakat kita baca, malah bahkan kita dimestikan untuk tadabbur dan mengamalkan setiap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk soalan yang pertama. Seterusnya untuk sesi soal jawab yang seterusnya saya serahkan kepada saudari Hanis. Silakan.
Alhamdulillah. Terima kasih Alif Izahan dan juga ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas penerangan yang jelas tadi. Jadi saya Nurul Hanis Mika Azhari akan teruskan ke soalan seterusnya. Masyarakat berperanan menyebarkan ajaran agama, berpaksikan Al-Quran dan Al-Sunnah kepada generasi seterusnya seperti tuntutan hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allam Al-Quran wa 'allamah. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi dari sudut pandangan Islam, mencari ilmu dan mengajarkan adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Al-Quran memainkan peranan dalam pembinaan tamadun Islam agar umatnya terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki tentang sesuatu perkara. Individu Muslim merupakan harapan ummah untuk dipupuk dan dididik dengan akhlak mulia menerusi pendekatan Al-Quran dan Al-Sunnah yang komprehensif dan efektif. Pendidikan akidah dan akhlak harus diutamakan sebagai kerangka dasar ataupun landasan dalam membentuk peribadi individu yang berkualiti. Dalam Islam telah digariskan bahawa pembangunan modal insan kelas pertama adalah berlandaskan asas-asas Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak. Jadi persoalan saya kepada Ustaz, bagaimanakah kita sebagai saudara seagama nak bantu sesuaikan elemen-elemen Islamik berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah untuk meningkatkan peribadi individu, untuk meningkatkan peribadi seseorang untuk menjadi individu yang berkualiti. Okey, terima kasih saudari Alia. Okey, terima kasih saudari Alia. Anis okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimanakah akhlak Nabi SAW. Okey, maka Sayyidatina Aisyah menjawab kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi berdasarkan hadis yang saudara Ustazah Hanis baca tadi ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, semulia-mulia kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajar Al-Quran. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya nyatakan tadi, bila mana seseorang itu mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka sudah semestinya mereka akan diberi keberkatan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis selalunya khatib Jumaat mereka membaca pada khutbah yang kedua, kan? Pada tahun lepas lah, 2021 tak silap saya, kan? Bila khatib baca khutbah yang kedua, dia kata apa, mana-mana kubur, dia berdasarkan kepada satu hadis, kan? Mana-mana rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah itu ibadat kubur. Maksudnya apa? Gelap gelita. Yang dimaksudkan gelap gelita di sini iaitu maksudnya malaikat rahmat dan juga keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk di dalam mana-mana rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Okey? Jadi berdasarkan yang Ustazah Hanis tanya tadi, bila malaikat tidak datangkan kepada kita rahmat ataupun keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, mana mungkin kita nak membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang harmoni. Sebab apa? Dia punya keberkatan yang diharapkan itu adalah bersumberkan daripada Nabi SAW. Okay? Berdasarkan kepada Allah dan berdasarkan kepada Nabi SAW, iaitu melalui kitab yang dikurniakan kepada kita. Tapi kita tak ikut apa yang Al-Quran habaq. Okay? Menjadi masalah kepada kita pada hari ini. Okay? Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Al-Quran sebagai panduan. Okay? Contohnya, sebagai analoginya bagaimana kita nak membentuk masyarakat berdasarkan Al-Quran. Analoginya saya boleh bagi contoh.
kalau kita beli komputer, kalau kita beli blender, kalau kita beli apa-apa peralatan elektrik, di situ dia akan sertakan cara manual penggunaan. Okey, kita boleh tekan kat sini, kita boleh switch on kat sini kan. Itu dia punya kita akan ikut. Kita akan ikut dia punya step-step. Begitulah juga manusia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kan? Dikurniakan kepada kita akal fikiran dengan tubuh badan yang sihat, okey? Maka disertakan kita dengan panduan penggunaan, manual penggunaan manusia itu, iaitu apa dia? Iaitu Al-Quran. Malang bila mana kita ada apa-apa masalah, contohnya masalah perselisihan dalam rumah tangga, masalah dalam kalangan dia punya remaja-remaja kita yang terlibat dengan gejala-gejala sosial, tiba-tiba kita tidak menggunakan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita itu sebagai panduan, maka bukan setakat dia akan jadi lebih baik, maka dia akan jadi lebih rosak. Macam dengan tikus membaiki labu. Okey, itulah dia punya analogi yang boleh saya kongsikan pada kali ini. Sebab tu apa cerita sekalipun, apa dalam keadaan sekalipun, Al-Quran itu haruslah diletakkan sebagai dia punya rujukan pertama umat Islam. Yang kedua barulah al-hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Apabila berlaku dia punya perselisihan dalam kalangan kamu, maka tak dapat tidak kita kena rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sebab tu soalan yang kedua ini ingin saya tegaskan bahawa bila mana kita ingin membimbing manusia untuk nak menjadi manusia yang baik, maka kita kena rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Okey? Itulah dia punya sedikit dia punya perkongsian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk soalan yang kedua. Saya tertarik dengan analogi Ustaz, bagaimana manusia ini dianalogikan seperti komputer yang mempunyai panduan dalam kehidupan kita ni. Okay. Seterusnya kita akan teruskan dengan sesi soal jawab daripada saudari Alia. Silakan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Alif Izhan. Sebelum saya meneruskan soalan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun untuk pembuka soalan. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi, kirang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan sahaja diperlukan dalam bidang agama, malah ia melingkupi semua aspek kehidupan seperti politik, sosial dan termasuklah bidang ekonomi. Hal ini dapat kita lihat apabila amalan dan takbir urus ekonomi semakin banyak berunsur perjudian dan riba. Islam sudah pun mewartakan judi dan riba ini sebagai sumber ekonomi terlarang dalam usaha manusia mengejar habuan keduniaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyak isu yang timbul dalam sektor ekonomi moden hari ini disebabkan manusia tidak patuh kepada prinsip ekonomi yang digariskan Al-Quran. Perbincangan tentang kekuatan dan keharusan pelaksanaan ekonomi politik Islam perlulah dilihat menerusi panduan yang utama iaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini disebabkan oleh bidang ekonomi politik Islam telah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama pelaksanaannya. Oleh itu, soalan yang ingin saya ajukan kepada Ustaz, apakah kesan jika umat Islam mempraktikkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap ekonomi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Nur Alia. Okey. Berdasarkan kepada persoalan yang diutarakan, saya teringat satu ayat Al-Quran daripada suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan kepada kamu iaitu jual beli, wa harrama riba, dan juga dia mengharamkan kepada kamu iaitu semua perniagaan yang berbentuk riba. Okey, riba ataupun kita panggil bunga lah. Okey. Jadi dalam ayat Al-Quran lagi, di dalam surah Al-Mutaffifin, tak silap saya. Okey, dalam surah Al-Mutaffifin, insya-Allah ni betul. Ayat 1 sehingga ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang bermaksud celakalah bagi orang yang curang. Okey, celakalah bagi orang yang curang. Orang yang curang tu orang yang bagaimana? Iaitu ayat yang kedua telah dinyatakan siapakah mereka yang curang di dalam ekonomi, di dalam perniagaan, kan? Bila kita sebut ekonomi, kita sebut perniagaan lah. Okey, selalunya. Okey, iaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, okey, mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Namun sebaliknya pada ayat yang ketiga, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Jadi dalam Al-Quran ini adalah di antara banyak ayat berkaitan dengan yang berkaitan dengan ekonomi ataupun jual beli di dalam yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan kepada kita. Jadi bila seseorang menyimpang daripada apa yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran daripada surah Al-Mutaffifin ini pada ayat yang pertama, maka Allah Ta'ala kata apa? Celakalah, maksudnya binasalah. Jadi perniagaan yang dilaksanakan dengan mengurangi timbangan-timbangan tersebut, maka sudah tentu dia punya perniagaan tersebut adalah perniagaan yang tidak mendapat keberkatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disarankan mereka yang ingin menceburi dalam bidang dia punya perniagaan khususnya, okey, dan juga dalam apa bidang sekalipun, okey. Jadi maka dia kena merujuk kepada Al-Quran. Dalam Islam dia dah ajak kepada kita, okey, bagaimana timbangan itu perlu dilakukan, okey. Contohnya, okey, kalau kita berniaga, kita melebihkan dia punya sedikit daripada apa yang sepatutnya, ianya tidak menjadi masalah. Okey, saya tidak pernah berjumpa dengan dia punya mana-mana pihak, mana-mana individu yang perniagaan mereka bila mana mereka timbang, mereka lebihkan sukatan walaupun tak sampai aku lebih itulah menyebabkan aku muflis. Aku lebih itulah menyebabkan aku kaya. Saya tak pernah jumpa lagi dia punya statement yang macam tu. Tapi yang saya jumpa ramai. Bila mana mereka melaksanakan sedekah, elemen-elemen sedekah di dalam timbangan, melebihkan dia punya timbangan tersebut, boleh dikatakan kalau ada 10 orang, 10 orang, mereka sehingga ke hari ini mereka masih lagi meneruskan perniagaan mereka dengan dia punya dengan jayanya. Sebab tu itu adalah mereka yang memahami dia punya sebab apa mereka mengambil jalan selamat dengan melebihkan dia punya timbangan. Walaupun tak banyak tetapi ada sedikit. Tapi yang ramai bila mana saya bukan saya lah, di luar sana, masyarakat di luar sana yang melaksanakan perniagaan dahlah tak bayar zakat. Okey, bila timbang mengurangi timbangan ataupun mencari jalan bagaimanakah untuk mendapat keuntungan dengan cara yang tak betul, dengan cara yang menyimpang daripada syariat Islam ini, sampai hari ini mereka dah bungkus dah bisnes mereka. Itu dia punya. Sebab tu dia punya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan di dalam Islam,
keadilan di dalam kita nak berniaga. Okey. Ayat yang saya baca ini merupakan iaitu ayat amaran bagi mereka yang terlibat dengan perniagaan. Pastikan bila kita nak berniaga, pastikan kita memenuhi apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Semua berapa soalan? Terima kasih Ustaz. Ya. Berapa soalan semua? Tiga soalan Ustaz. Okey. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz pada hari ini. Perkongsian yang sangat menarik. Banyak input yang kita dapat daripada awal perkongsian ilmu kita ini. Dan apa yang dapat disimpulkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan hidup manusia sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Manusia akan mendapat rahmat dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kerana beramal dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, manusia akan terjerumus dalam kesesatan jika meninggalkan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana yang Ustaz terangkan di soalan yang ketiga bahawa banyak manusia sekarang ni dalam perniagaan mereka mahukan keuntungan yang berlebihan tapi tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesannya sekarang perniagaan mereka muflis. Jadi memelihara agama adalah tuntutan penting di dalam maqasid syariah. Lebih-lebih lagi ketika umat Islam mendepani penularan aliran fahaman yang menyeleweng melalui pelbagai medium baharu pada zaman kecanggihan teknologi seperti tempoh getir pandemik COVID-19 yang melanda negara. Jadi marilah kita semua memelihara diri dan ahli keluarga agar berpegang kepada manhaj akidah yang sahih. Saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Izan. Ya. Saya nak tambah 3-4 ayat je nah. Okey, Al-Quran ini bukti Al-Quran ini sebuah kitab yang zaman sekarang kita yang canggih, yang berkesan untuk diamalkan. Buktinya bila mana beberapa orientalis daripada dahulu lagi mereka cuba untuk nak menyelami Al-Quran. Sebagai contoh, dia punya ketua orientalis yang dikenali sebagai Ignaz Ziher. Okey, Ignaz Ziher dia cuba memahami, mendalami Al-Quran, okey, dengan dia ada dikatakan bahawa dia telah membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran dan PhD dia mendapat kelas pertama dia buat dalam bidang ulumul Quran. Itu Ignaz Ziher, tapi namun hidayah sampai kepada dia. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia nak dia punya mengkaji dia punya betulkah dia punya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang dia punya yang boleh diguna pakai sejak zaman berzaman. Dan kajian yang dia lakukan terbukti memang dia punya berkesan. Sebab tu saya nak nyatakan di sini perkongsian yang singkat ini, dia punya hasil daripada penemuan tersebut. Mereka mengatakan bahawa kekuatan orang Islam sehingga ke hari ini adalah bersumberkan kepada Al-Quran. Sebab itu mereka sedaya upaya untuk melemahkan orang Al-Quran, melemahkan orang Islam dengan untuk melemahkan orang Islam dengan supaya mereka meninggalkan Al-Quran. Okey, sebab itulah dimasukkan elemen-elemen yang lara-lara, okey, yang sia-sia di dalam apa jua program semata-mata untuk nak mengalihkan pandangan generasi-generasi muda, nak mengalihkan orang-orang Islam masa kini daripada mendekati Al-Quran. Sebab itulah hari ini saya rasa kan, saya sebagai seorang ustaz, okey, berada di sekolah, okey, kita tengok ramai dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang ataupun masyarakat kita yang tidak boleh nak membaca Al-Quran. Itu dia punya natijah hasil uji kaji ataupun kajian yang dilakukan oleh orientalis barat. Okey, sebab tu saya menyeru semua yang dapat mengikuti apa yang perkongsian ni dapat mencari jalan ataupun menyelesaikan masalah untuk sama-sama kita
menjadikan masyarakat kita adalah masyarakat Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Sorry ya. Tak apa Ustaz, boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang ringkas tapi padat, penuh dengan maklumatnya. Jadi saya merasakan sampai sini saja perbincangan dan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustaz kerana menerima jemputan kami untuk temu bual pada hari ini. Saya doakan Ustaz dan keluarga dalam keadaan yang baik dan sentiasa sihat sejahtera. Sekian saja kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.